ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتكلموا في كل ذلك فأعرض الفقهاء مستنكرين عملهم، وذلك فوق ما قد خالفوا به طريقة السلف الصالح في الاستدلال للعقائد وطريقة المحدثين والفقهاء، وكان طبيعيا ألا يلتقي هذان الفريقان اللذان يخدمان الدين الإسلامي لاختلاف عقليتهما ومنطق تفكيرهما، فالفقهاء والمحدثون يتعرفون دينهم من الكتاب والسنة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Setelah agak lama saya tak mari, kita dapat sambung semula kita mengaji kisah hidup Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Namun perkisahan ini bukan sekadar sejarah yang biasa-biasa, bahkan penjelasan yang amat detail, sehingga akhirnya menjawab persoalan yang mungkin timbul, bagaimanakah boleh lahirnya insan yang sehebat ini di tengah-tengah dunia Islam, sehingga kan walaupun 1000 tahun lebih dah beliau wafat, tapi sampakah hari ini orang sebut nama dia, orang gunakan idea-idea dia, pandangan dia. Bahkan tak kurang kalangan alim ulama yang tidak segan silu mengaku menjadi pengikut dia, walaupun tak pernah hama berjumpa dengan dia sekalipun. Maka banyaklah kehebatan Al-Imam Syafi'i yang dikongsikan oleh Al-Imam Abu Zuhrah dalam apa yang kita baca sebelum daripada ini. Termasuklah dalam tajuk yang paling akhir sekali yang kita belajar di sini, iaitu bagaimana zaman Al-Imam Syafi'i hidup ini juga di antara faktor yang menjadi sebab lahirnya insan yang hebat ini. Insan yang hebat lahir daripada suasana yang mencabar. Kalau Imam Syafi'i juga suasana ilmu yang mencabar di zaman dia. Dinyatakan kepada kita bagaimana Al-Imam Syafi'i hidup di zaman keemasan ilmu, zaman kerajaan Abbasiyah. Walaupun ianya dipanggil zaman keemasan bagi ilmu, kerana termasuk di masa itulah berlakunya gagasan penterjemahan besar-besaran, menterjemah kitab-kitab asing ke dalam bahasa Arab, yang menyebabkan masuknya bermacam-macam ilmu-ilmu baru, pemikiran-pemikiran baru dalam kelompok masyarakat orang Islam. Ada positifnya dan ada banyak juga negatifnya. Namun begitulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengandungkan orang-orang Islam sehingga lahir apa yang ada pada hari ini. Dikatakan kepada kita bagaimana kerajaan Abbasiyah ini sebuah kerajaan yang sangat stabil. Setelah daripada berlakunya banyak pertembungan persenjataan dengan orang-orang yang menentangnya, maka di kali itu kerajaan Abbasiyah mengambil tindakan yang keras pada golongan-golongan yang menyeleweng. Ada yang diambil tindakan ketenteraan, dihantar askar untuk serang. Ada yang dihantar polis untuk tangkap, untuk buat penguatkuasaan. Dan ada kalangan yang menyeleweng ini dihantar senjata-senjata berupa alim ulama untuk mengalahkan hujah-hujah yang menyeleweng ini.
Golongan yang ketiga ini adalah terdiri daripada mereka-mereka yang terpengaruh dengan falsafah-falsafah yang dibawa daripada Greek tua, membahaskannya dengan cara yang menyeleweng. Dan orang yang paling banyak sekali, golongan yang paling banyak terlibat dengan perdebatan dengan golongan ini pada peringkat awalnya ialah Mu'tazilah. Dan penjelmanya Mu'tazilah ini dan tersohornya di dalam dunia Islam sehingga akhirnya masuk ke istana. Menjadi orang yang rapat dengan sultan, dengan khalifah. Menjadi wazir. Ada yang menjadi susah sulit kepada raja. Dan bermacam-macam yang lain, dan sehingga mereka menguasai kerajaan. Dan golongan ini, golongan Mu'tazilah ini, sebenarnya golongan yang menyeleweng juga. Yang mendahulukan logik, mendahulukan akal daripada nas. Nas iaitu Quran dan Sunnah. Yang sepatutnya ditundukkan akal supaya memahami, supaya akal ini ikut Quran dan Sunnah. Ditukar oleh Mu'tazilah secara umumnya supaya nas ikut otak kita. Mana-mana nas yang berlawanan dengan logik kita, nas itu mesti ditolak. Kalau tak kira Quran, tak kira hadis. Kalau tak boleh tolak pun mesti ditakwil. Dia jadi kena dengan otak kita. Bukan otak kita dia jadi kena dengan Quran. Quran dia kena dengan otak kita. Dan malangnya, otak yang diminta supaya Quran turut dia di zaman itulah otak yang telah dipenuhi dengan maklumat-maklumat yang berupa ilmu-ilmu falsafah. Hadirin, sebenarnya kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah untuk beritahu manusia adanya Tuhan. Ini bukan kerja Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW hidup ataupun diutuskan oleh Allah dalam suatu zaman yang manusia mengiktiraf Tuhan itu ada. Baki lagi Tuhan yang salah, bukan Tuhan sungguh. Oleh kerana Tuhan ini adalah ibu bagi segala perkara yang gaib. Tak boleh diketahui, dibuat kesimpulan tentang Tuhan dengan menggunakan akal semata-mata. Mesti menggunakan wahyu. Golongan yang menggunakan akal dengan bermacam-macam nama inilah akhirnya menimbulkan syirik. Sebab itu, dalam Quran ada surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Dikatakan dalam surah ini, musyrikin Mekah kata ke Nabi, unsub ilayna rabbaka ya Muhammad. Muhammad, Tuhan kami seperti mana yang kamu tahu. Patung berada ini, berada itu, berada ini. Ada sejarahnya, ada namanya. Sekarang sila beritahu pada kami surat beranak Tuhan kamu pula. Tuhan kamu ni siapa? So isunya bukan Tuhan ini ada ke tak ada. Isunya Tuhan yang manakah Tuhan yang sebenar. Nabi SAW mari nak ajar Tuhan yang sebenar ialah Allah. Diperkenalkan Tuhan itu dengan wahyu. Sebab itu apabila Nabi disuruh perkenalkan Tuhan, Allah Ta'ala kata Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhan yang sebenar itu ialah Allah. Bukan berhala seperti mana yang kamu sembah ini. Dan dia adalah Tuhan yang satu. Allahus Samad. Walaupun dia satu, dia menjadi tempat jember semua makhluknya. Dan sampai habis hayat. Maka apabila Nabi SAW mari dengan wahyu, Quran dan Sunnah, bagi dia memperkenalkan Allah, Tuhan yang sebenar. Dengan wahyu ini, akhirnya manusia menyembah Tuhan yang sebenar. Dan akhirnya terpijak di dunia ini, ajaran yang menunjukkan ke arah pengabdian pada Tuhan yang sebenar. Musyrikin Mekah juga mengabdikan diri. Ada sembelihannya, ada semayangnya, ada hajinya, ada sedekahnya, ada ibadatnya. Begitu juga musyrikin-musyrikin yang lain. Termasuk agama-agama yang menyeleweng, Nasrani, Yahudi dan lain-lain. Tapi baki lagi, mereka meletakkan pengabdian ini di tempat yang salah. Kerana tidak berpandukan wahyu. Bila mari wahyu, selesai masalah. Mari, kemudiannya fitnah. Golongan yang nak suruh kita kenal Allah bukan dengan cara wahyu. Balik asas semula. Yang kita boleh anggur lalu, di mana hujungnya. Seperti mana sesaknya musyrikin Makkah. Seperti mana sesaknya umat-umat Nabi Nuh AS yang menjadi umat pertama yang syirik pada Allah. Dan umat-umat yang lain. Puncanya kerana apa? Kerana belajar tentang Allah bukan daripada wahyu.
Mu'tazilah mari terpengaruh dengan tulisan ketika mana zaman bukan sekadar sama dengan musyrikin Mekah. Dulu lagi musyrikin Mekah ni kira dekat dah dengan nak suruh nak mari wahyu. Ini 1000 tahun. Plato, Sokrat, Aristotle yang jauh daripada wahyu, yang bercakap tentang Tuhan tidak berlandaskan wahyu, pakai akal semata-mata. Rasulullah dah kampus kenal Tuhan, beribadat pada Allah melalui cara otak manusia ni menyeleweng, sesat. Nabi dah kambuh dengan memperkenalkan tauhid, kenal Allah dengan cara wahyu. Terus menegur zaman sahabat Nabi, zaman salafus salih. Bila bercakap hal akidah, sama ada yang berkait dengan Allah dan berkait dengan hal-hal gaib yang lain, hujahannya, sandarannya ialah wahyu. Tak boleh daripada yang lain. Mari Mu'tazilah. Buat mari semula. Hak dah Nabi kambuh. Nak mengenal Allah dengan cara logik, dengan cara akal. Kalau dengan cara logik orang Islam tak apa. Dengan cara akal orang Islam tak apa. Tapi dengan logik Aflatun, logik Sokrat, logik tokoh-tokoh yang sesat dulu. Yang hari semula. Maka bila mana Allah Ta'ala nak uji umat Islam, pandangan yang menyeleweng ini mendapat hati. Duduk dalam hati khalifah. Diterima oleh khalifah. Sehingga mereka menguasai sudut-sudut penting untuk menyebarkan benda yang menyeleweng ini. Dan di masa itulah ulama-ulama hadis dan ulama-ulama fiqh khususnya mereka bangun berlawan dengan Mu'tazilah, bertemu dengan Mu'tazilah. Ulama-ulama yang ikhlas, yang mereka ini tetap berpegang akidah ini, nak kenal Allah dan benda gaib tak boleh yang lain, kena Quran dengan sunnah juga, tak ada yang lain. Mu'tazilah pula nak kenal Allah Ta'ala ni dengan Quran, dengan sunnah yang logik, yang munasabah. Quran dan sunnah yang ada munasabah tak boleh terima dengan akal, kita kena takwil Quran ini sama dengan akal kita. Kalau tak boleh takwil, tolak terus ayat ini, tolak terus nah ini. Maka berlakulah pertembungan ulama-ulama fiqh dan ulama-ulama hadis bangun lawan dengan dia. Sekalipun lawan dengan dia tu masa tu ibaratnya lawan dengan kerajaan, sebab tak serupa dengan kerajaan no. Dari ini berlaku, sunnah ni berlaku sampai ke hari ini, di mana Nabi dah sebut ada innal kitaba was sultana sayaftariqan. Ketahuilah tak lama lagi kerajaan tak akan seiringan dengan Quran. Quran kata lain, kerajaan kata lain. Quran nak lain, kerajaan nak pasal lain. Di zaman hari itu temu dengan hak nak pasal lain ni namanya Mu'tazilah. Zaman hari ini dengan nama hari ini. Sebab itu ada ramai orang-orang yang dia faham, dia tahu tapi dia cuba belik. Dia kata politik tak ada kena-mengena dengan akidah. Yang kena mengenakan politik ni jadikan dalam akidah ni dah Syiah saja, Khawarij saja. Dan ini merupakan satu bentuk mengetengahkan maklumat yang separuh masuk. Sudut yang disebut sebagai menjadikan politik sebagai salah satu di antara perbahasan akidah ialah apabila di sana dalam Quran dan hadis ada hukum hakam yang diwajibkan untuk orang politik melaksanakannya. Macam semayang fardu ain untuk tiap-tiap orang melaksanakannya. Untuk jadi wali nikah, ini kerja ayah dan orang yang sewaktu dengannya. Ada kerja masing-masing, tanggungjawab Tuhan suruh. Ada yang Tuhan suruh, yang benda ini tak ditujukan pada orang mereka, pada ahli politik. Contoh, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, kalau sabit dia mencuri dengan nisabnya, maka hendaklah dipotong tangan. Maka ini untuk siapa perintah ini? Tentunya perintah ini bukan untuk orang-orang biasa, ini untuk orang politik, orang yang memerintah. Mana-mana orang politik yang tidak melaksanakan benda ini, kita kata dia berdosa. Seperti mana satu orang yang dia disuruh semayang, dia kena semayang, dia tak semayang, dia berdosa. Disuruh puasa dan memang dia termasuklah senarai orang yang kena puasa, dia tak puasa, maka dia berdosa. Tetapi bila mana dia mengingkari, dia menghina benda itu, maka jadi akidah lalu.
Ini sudut yang diambil. Bila dia tak semayang pun dosa. Bila dia kata tak semayang, waktu dia tak payah semayang dah, tahun 2020 dah. Semayang apa lagi? Mereka tak semayang surah rakaat pun maju pada kita lagi. Kaya pada kita lagi. Ini kata-kata kufur dalam perkara yang melibatkan orang politik. Ini yang kita ambil. Bahkan di sana ada ayat Quran yang banyak yang menunjukkan arahan kepada orang politik ini adalah berbentuk akidah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukuman Allah, siapa dia? Ayat ini untuk siapa dia? Arti ayat. Hukum jual beli tidak ikut cara jual beli Allah. Hukum undang-undang penguasaan jenayah tak ikut seperti mana yang Allah Taala nak. Ini ayat untuk orang politik. Dan siapa dia yang tak buat benda ini, maka dia kafir. Kafir dan Islam ini adalah perkara akidah. Dan para ulama kata, itulah orang yang mengingkari, bukan tak melaksanakan hukum Allah saja, mengingkari hukum Allah. Buat hina hukum Allah, maka jadi akidah. Tak sama bagaimana Syiah dan Khawarij menjadikan siasah sebagai salah satu elemen akidah dengan sudut yang disebut pada hari ini. Tak sama. Tak sama sekali. Maka apabila golongan Mu'tazilah ini menyeleweng dari sudut itu, maka bertemu dengan ulama-ulama hadis, bertemu dengan ulama-ulama fiqh. Kenapa bertemu? Kerana وَذَلِكَ فَوْقَ مَا قَدْ خَالَفُوا بِهِ طَرِيقَةَ السَّلَفِ الصَّالِحِ بِالْإِسْتِدْلَالِ لِلْعَقَائِدِ. Mereka bertemu kerana bila bercakap bab akidah ini, hujah-hujah yang digunakan oleh golongan Mu'tazilah ini merupakan hujah-hujah yang tak diiktiraf oleh syarak. Tak pernah diguna oleh salafus salih. Golongan salafus salih, sahabat Nabi sendiri, sahabat Nabi tabi'in, dalam bab akidah, bab hukum akal ini, rujukannya Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Dan ada beberapa dalil-dalil yang lain. Tapi Mu'tazilah dia tambah. Itu Quran yang diterima, kena dengan otak kita. Hadis yang kena dengan otak kita. Dia tambah yang itu. Sebab itu, cara ini cara yang tak kena. Maka dia bertemu dengan ulama. Wa tariqatul muhaddithin wal fuqaha. Sedangkan golongan ahli hadis ni dalam kitab ni merujuk kepada mazhab Maliki. Mazhab Maliki dan juga mazhab Hambali serta mazhab Syafi'i. Ini adalah dipanggil sebagai ulama-ulama fiqh hadis. Wal fuqaha, ulama fiqh yang di sini merujuklah mazhab Hanafi yang banyak menggunakan qiyas. Baik dengan ulama-ulama mazhab Hanafi, baik dengan ulama-ulama mazhab Malik, Syafi'i dan juga Hambali, mereka ini cara mereka mikir dalam bab akidah tak sama dengan cara Mu'tazilah mikir. Sebab tu dia bertemu. Wa kana tabi'iyan alla yaltaqi hadhani al-fariqan alladhani yakhdimani ad-din al-islami liikhtilaf aqliyatihima wa mantiq tafkirihima. Dan oleh kerana itulah secara tabi'inya, secara semula jadinya, apabila Mu'tazilah bertembung sama ada dengan ulama-ulama fiqh atau ulama-ulama hadis, maka pertembungan ini akan mengakibatkan pertentangan yang hebat kerana kedua-dua ulama fiqh dan ulama hadis ini mereka ada cara berfikir mereka yang tersendiri dan mereka ada cara untuk mereka memulakan bentuk metod pemikiran yang tersendiri. Guana fal fuqaha wal muhaddithun yata'arrafuna dinahu min al-kitab was sunnah. Ulama-ulama hadis, ulama-ulama fiqh, mereka mengenali agama untuk diri mereka dan untuk diajar pada orang lain ialah agama yang mari pada Quran, yang mari pada sunnah. Baik, awak nak kata benda ni wajib, mana dalil dia? Benda ni sunat, mana dalil dia? Benda ni mesti dibuat, benda ni jangan dibuat, benda ni kena dibuat sekali, benda ni kena dibuat 10 kali, benda ni begini. Mana awak ambil benda ini? Kalau awak kata benda hukum ini dan dalilnya Quran, maka ulama hadis terima, ulama fiqh terima. Kalau sekiranya awak kata tak boleh buat benda ni, dalilnya Quran, sunnah ataupun ijma' qiyas, boleh terima. Mu'tazilah tak begitu. Maka dia bertembung dari segi bahan mentah. Nak menghasilkan barang ini, bahan mentahnya tak sama. Sebab itulah berlakunya pertembungan.
ولقد كان مجرى الأمور توجب أن يكون كل فيما خصص فيه هؤلاء لفهم النصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية واستنباط قانون إسلامي منهما أو تحت ظلهما وأولئك لبيان العقيدة الإسلامية والذود عنها بالطرق التي تلزم الخصوم وتقطعهم. Maka dalam masalah akidah, tiap-tiap pihak daripada dua pihak ini, puak ulama-ulama kita panggil Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, mereka ini mengerahkan otak mereka untuk memahami nas Al-Quran dan Sunnah supaya otak mereka ini tunduk pada Quran dan Sunnah. Mengeluarkan hukum hakam Islam daripada Quran dan Sunnah ataupun di bawah bayangan keduanya, yakni ijma' dan qiyas. Sedangkan pihak yang satu lagi, yakni Mu'tazilah, dalam nak menjelaskan akidah Islam, mereka ini menggunakan cara yang akan menyebabkan berlakunya perdebatan, berlakunya pertembungan. Wa yusta'anu fi dhalika bi kulli ma yuaddi ila al-intisar wal falaj fi an-nizal. Walakin ba'd khulafa'i Bani al-Abbas hawalu an yahmalu al-ulama ala ba'd ara'i al-Mu'tazilah. Mu'tazilah bila dia bertembung dengan ulama-ulama yang tak setuju, dan ulama tak setuju ni lebih ramai pengikut. Mazhab Hanafi lebih ramai pengikut, pengaruh dia. Mazhab Syafi'i lebih banyak besar pengaruh dia. Pengaruh dia besar banding dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah hanya megang raja saja, kuasai raja je. Orang bawah, orang ayat ini bersama-sama dengan Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Maka bila mana bertembung, berdebat mereka ini, dan para ulama di masa itu, khususnya Ahlus-Sunnah wal Jamaah, menggunakan ilmu mereka untuk menyelamatkan umat daripada kembali sebelum Nabi mari hari itu, mengenali Allah bukan dengan cara wahyu, dengan cara yang lain. Mu'tazilah pula menggunakan dekat dengan kerajaan untuk mengembangkan falsafah ini. Syaitan dah berjaya merosakkan otak mereka. Syaitan dah berjaya menjadikan mereka menyeleweng. Guna cara ini. Maka di kali itu bila berlaku pertembungan ini, sepatutnya dinilai siapakah hujahnya lebih betul. Kerajaan patutnya tengok siapa hujah lebih betul, siapa hujah yang lebih kuat, siapa hujah yang lebih Islamik. Namun malangnya khalifah Bani Abbas bukan sahaja mereka terpengaruh dengan pandangan Mu'tazilah, bahkan mereka guna kuasa mereka untuk paksa Ahlus Sunnah wal Jamaah ikut yang Mu'tazilah kata. Tak mau dengar hujah, bukan ikut. Tak ikut aku jemu, tak ikut aku bunuhmu. Kerajaan ambil jalan begitu. Setelah mana semua apa yang dinyatakan oleh Mu'tazilah dikalahkan dengan hujah-hujah yang kuat oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kafi mas'alati jawhariyah hiya ma tusamma fi tarikh al-islami bi mas'alati khalqil Quran. Sebagai contoh dalam isu yang besar sekali, Mu'tazilah, antara masalah besar dia lah apabila mereka menyamakan apa yang mari daripada Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan apa yang mari daripada makhluk. Sebab itu Mu'tazilah antaranya mereka menafikan Allah ni tak ada sifat. Allah tak ada sifat. Kerana jenis yang ada sifat ni makhluk saja. Sebab itu dia menafikan sifat kalam, sifat berkata-kata bagi Allah. Dalam nak perbahasan mengatakan Allah Ta'ala tak ada sifat, kita belajar sifat Allah Ta'ala, al-asma'ul husna, dan sifat Allah, wujudnya, qidamnya, baqa'nya, sifat-sifat Allah kita belajar. Tetapi Mu'tazilah kata Allah tak ada sifat. Kalau Allah Ta'ala ada sifat, maka Allah Ta'ala akan sama dengan makhluk. Padahal Allah Ta'ala sendiri mensabitkan baginya nama-nama. Allah sendiri mensabitkan baginya sifat-sifat. Ada ayat Quran sebut sifat Allah, ada ayat Quran sebut nama Allah. Mu'tazilah mentakwil ayat-ayat ini untuk menafikan Allah Ta'ala ada sifat, yang membawa pada akhirnya bila Allah tak ada sifat, benda paling besar sekali yang ada dengan orang Islam ialah Quran. Quran ini, bila mana Allah tak ada sifat, ke Quran inilah makhluk ciptaan Allah. Macam mana orang ciptaan Allah, bukit Allah Ta'ala buat, gunung ganang Allah Ta'ala buat, Quran ini pun makhluk Allah. Allah Ta'ala buat Quran ini, makhluk dia. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama hadis, ulama fiqh, berdasarkan nas Quran, berdasarkan nas hadis, mengatakan Quran ini bukan makhluk.
Bahkan Quran ini ialah salah satu di antara sifat Allah yang tidak akan sama sekali dikalahkan. Tidak ada sebarang kebatilan, tak ada sebarang kesalahan. Sempurna sebagaimana sempurnanya Allah. Berlaku fitnah ini. Maka Mu'tazilah royak ke tuanku Al-Ma'mun, khususnya di zaman itu. Kenapa dia mengatakan Quran ini makhluk Allah dan bukan kalam Allah? Tuanku masuk, terima dalam kepala otak tuanku. Bila terima pula, terima sungguh. Puak-puak orang Ahlussunnah cakap, tuanku tak mendengar. Dan dia menganggap bahawasanya orang yang mengatakan Quran ini bukan makhluk, sesat. Maka harus dipaksa, harus diminta tabak mengatakan Quran ini makhluk. Maka ini fitnah yang besar yang pernah berlaku. Dan sebenarnya benda ini, para hadirin, tak menguntungkan orang Islam sedikit pun. Bahkan memecah belahkan mereka. Menghabiskan masa yang banyak dengan benda-benda yang ini, yang remeh-temeh ini. Tapi itu yang berlaku. Faqad hawala al-ma'mun wal-mu'tasim wal-wathiq hamla al-fuqaha wal-muhaddithin ala an yaqulu maqalat al-mu'tazilah fi hadhihi al-mas'alah. 3 orang khalifah Bani Abbasiyah terpengaruh dengan Mu'tazilah. Dia nak ceritanya, cerita panjang ni, cerita ni belajar sehari pun tak habis. Dia nak royak bagaimana Imam Syafi'i hidup di zaman ketika mana satu aliran mazhab nama Mu'tazilah menguasai kerajaan. Ini cabaran dia. Yang menyebabkan dia mesti ada ilmu, keupayaan yang setanding dengan Mu'tazilah untuk dia hidup dan menzahirkan yang benar di zaman itu. Sebagai contoh. Ada orang belajar di Mesir, belajar di Jordan. Balik di Malaysia, ambil Jekhov. Jekhov ni mengajar budak-budak. Belajar 6, belajar 5. Dia mengaji Mesir. Mengaji hebat-hebat. Mengajar budak-budak. Alif betul. Ajar semayang jangan jarang. Akhirnya, tahap ilmu dia menurun dengan sendirinya. Sebab tak ada cabaran. Dia tidak cabar diri dia sendiri. Bahkan dia turun standard dia. Bukan saya kata orang mengajar Jekhov ni tak standard. Dia habis situ. Mengajar budak-budak saja. Surah masjid tak mengajar. Buku-buku tak mengarang. Bila ada isu-isu tertentu tak cuba nak Allah untuk menjawab. Tak kira lah saya ke semua sekali. Akhirnya ilmu yang kita belajar ni tak dicabar. Bila tak dicabar, yang ada dah pun hilang, akan hilang. Bahkan kita tak mampu nak menjawab isu-isu yang besar yang melanda orang Islam. Sebab kita dah turun standard. Maka bisa kita tu hilang. Orang lain kau mengaji, kau pandai. Kita kau mengaji, bila mengaji tu hebat sangat, bila mempraktiskan praktis tepat gendah, sekolah gendah, akhir sekali kau gendah, kau bawah. Bila tanya hati tinggi sikit, ngaji hari tu tapi tak ingat dah. Belajar hari tu dalam periksa ada kertas tapi tak ingat dah. Pasal dia mengajar budak-budak saja. Imam Syafi'i hidup dalam satu zaman dia belajar, dia mengaji dan dicabar apa yang dia belajar itu oleh Mu'tazilah. Yang menggunakan hujah-hujah logik. Yang berjaya mempengaruhi tuanku, sultan, khalifah. Yang berjaya mempengaruhi sebagian besar rakyat. Guana dia nak kehir benda ini. Macam mana dia berjaya menghadapi halangan ini. Walaupun begitu, nama dia tetap semerbak harum. Dia umpama bulan purnama, tetap tinggi, naik juga nama dia. Tak tergelang nama dia. Macam mana dia boleh hidup zaman macam ni. Ini yang dia nak royak. Bukan nak cerita Mu'tazilah sangat. Wa akhadhu fiha bil unfi wal adha la bil rifqi wal hawadah. Kerajaan apa disebut tadi, ada 3 orang raja khalifah yang terpengaruh dengan Mu'tazilah, iaitu Ma'mun, Mu'tasim, kemudian Al-Wathiq. 3 orang khalifah, puluh-puluh tahun sama-sama. Jadi raja Mu'tazilah kuasai, paksa orang lain kata Quran ini makhluk. Dan mereka paksa dengan cara yang keras, dengan cara menyakiti, dengan cara jail, dengan cara hukum, bukan dengan cara lemah lembut dan berdiplomasi. Dak kata raja kata, okey, dah kita kata Quran ni makhluk, kita dengar hak puak selagi ni tak setuju ni, dengar hujah dia. Biar better dengar. Tengok better kau ukur. Dak tak mau dengar. Kata dak je takak bunuh. Kata dak je takak bunuh. Dan kepala yang menghadapi fitnah ini Imam Hanbali. Siapa dia ditangkap?
Siapa anak murid dia kata, ustaz, sudahlah, kita tak menang kita cakap hal ni. Tuanku diri. Baik kita slow, kita kena, supaya kita boleh cari jalan lain, kod lain, untuk buat balik ni. Imam Hanbali kata, bila mana salah itu ditegakkan, dan orang-orang yang tahu benda tu salah senyap, maka siapa bila orang ramai boleh tahu yang betul. Mesti ada orang kena cakap. Mesti ada orang yang sanggup dibunuh untuk membenarkan benda ini. Sebab itu dia Imam Hanbali lah kepala haliang sekali. Lawang sampai dia ditangkap dan dihukum dan sebagainya. Lepas tu baru dia nak pergi pada, dia nak royak suasana dulu. Suasana zamannya ialah zaman satu pemikiran yang sangat menyeleweng, saya boleh panggil jahiliyah moden pada ketika itu. Nak dibawa balik pada Islam, kenal Allah dengan cara jahiliyah, dibawa balik semula dalam Islam, dipegang oleh kerajaan, disebar melalui kerajaan, jentera-jentera kerajaan, dipaksa, ditangkap, dibunuh orang yang tak setuju. Itulah zaman Imam Syafi'i hidup. وإذا كان علم الكلام في عصر الشافعي قائما على تعاليم المعتزلة وأساليبهم bila mana fahamlah kita semua ilmu kalam, ilmu akidah di zaman Imam Syafi'i ini adalah ilmu yang dibentangkan pada orang ramai menurut cara Mu'tazilah. Alhamdulillah kita hidup zaman Mu'tazilah habis dah. Kita kenal ilmu akidah ni dengan cara akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita kenal dengan yang ini. Di zaman itu, zaman Imam Syafi'i hidup, ilmu akidah diperkenalkan dengan cara yang Mu'tazilah saja. Itu zaman, itu cabaran yang dia terima. Faqad baghada Syafi'i dhalika al-ilm wastankara ishtighal bihi. Dan di kali itu Imam Syafi'i menunjukkan sikapnya anti kepada cara belajar akidah menurut cara Mu'tazilah. Dan beliau mengingkari mana-mana orang yang menyibukkan diri dengan ilmu yang seperti ini. Berbicara tentang Allah, perkara gaib dengan menggunakan logik. Imam Syafi'i tak boleh. Tak benar. Li'annahu la yafhamu minhu illa surah allati ra'aha fil Mu'tazilah. Dan di kali itu, Imam Syafi'i bila berkembang belajar akidah dengan cara Mu'tazilah ni, mesti dia nak kena lawang Mu'tazilah. Ceramah dia, kuliah dia kena keneng Mu'tazilah. Tulisan dia kena keneng Mu'tazilah. Kerana masa tu yang membawa akidah menyeleweng ni banyak, tapi yang menonjolnya Mu'tazilah. Lidzalika nastati'u an naqul inna athara al-Mu'tazilah fi nafsi Syafi'i kana salbiyan fi jumlatihi wa ijabiyan min nahiyatin. Maka daripada ini pula dapat kesimpulan yang kedua, iaitu Imam Syafi'i benar-benar terkesan terhadap pengaruh Mu'tazilah yang ada di zamannya, dan kesan itu ada yang negatif dan ada yang positif. Yang negatifnya ialah dia hidup di zaman fitnah. Dia hidup di zaman diperkenalkan akidah dengan cara yang menyeleweng. Sudut positifnya, Imam Syafi'i boleh mengenali satu lagi metod ilmu baru. Bukan perbahasan tu, cara perbahasan baru yang digunakan oleh Mu'tazilah. Imam Syafi'i dapat ambil yang ini. Dengan cara dia baca kitab Mu'tazilah, dia belajar. Bila kita nak berlawang dengan orang, kita kena baca kitab orang, kena baca hujah orang. Bila baca hujah orang, kena faham apa mainan dia, apa benda yang dia nak, baru kita boleh jawab. Imam Syafi'i dia menguasai Mu'tazilah, memahami cara selok-belok bagaimana hujah Mu'tazilah untuk dia lawang balik. Dan akhirnya dapat satu benda yang baik pada diri dia. Satu metod cara perbahasan perdebatan yang baru, yang kemudiannya Imam Syafi'i bawa ke dalam perbahasan fiqh. Menyesuaikannya. Cara metod ini dibawa, menyesuaikannya dengan cara hujah-hujah Islam, tapi digunakan benda ini. Ini sudut positif. Dia koyak ke guna kayak gini. Wa min ta'athurihi al-ijabi maslakuhu fil jidal al-fiqhi wa quwwati ihtijajih. Di antara sudut positif yang Imam Syafi'i dapat ambil daripada zaman penguasaan Mu'tazilah ini, dapat dilihat pada metod dia berhujah dalam masalah fiqh
Dan dapat dilihat dengan gagahnya hujah-hujah Imam Syafi'i tiap-tiap kali dia berdebat. Tuan-tuan boleh buka kitab Al-Um. Ini sebuah Imam Syafi'i. Di belah hujung belakangnya, Imam Syafi'i kumpulkan di situ perdebatan-perdebatan yang berlaku di antara dia dengan ulama-ulama fiqh yang lain. Gaji-gaji dia sebut. Dia berdebat dengan siapa gaji-gaji yang dia sebut. Gaji-gaji Imam Syafi'i tak sebut. Dan perdebatan itu, jika dia lihat, menunjukkan bagaimana dia menang dalam hujah-hujahnya. Dan di antara sebab dia menang, dia menggunakan style Mu'tazilah. Ketika mana berhujah dan berdebat. Dia tidak menggunakan bahan mentah Mu'tazilah. Bahan mentah dia sendiri. Quran Sunnah. Style Mu'tazilah. Itu benda yang menjadikan dia terbaik. Baik. Kabishril Muraisi. Sebagai contoh. Perdebatan Imam Syafi'i dengan seorang ulama besar Mu'tazilah. Nama dia Bishril Muraisi. Ini ulama besar Iraq. Dia ini ulama fiqhnya mazhab Hanafi. Tapi akidahnya Mu'tazilah. Imam Syafi'i kemukakan bagaimana dia berdebat dengan Bishr al-Muraisi ini. Dan bagaimana dia menggunakan hujah-hujah Mu'tazilah, style Mu'tazilah sendiri untuk mengalahkan Mu'tazilah. Dengan menggunakan bahan mentah yang diiktiraf oleh Islam, Quran dan Sunnah. Tapi style Mu'tazilah. Mu'tazilah sebagai contoh. Apa dalil Mu'tazilah? Bila dia nak kata Quran ini makhluk. Banyak dalilnya antara contoh. Al-Quran kata, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya, kami jadikan Quran itu adalah bacaan dalam bahasa Arab. Kata Mu'tazilah, tengok Quran kata, sesungguhnya kami jadikan. Jadikan ni makna cipta. Jadi Allah Ta'ala raya dalam ayat ni, kami ciptakan Quran itu, Quran yang dalam bahasa Arab. Sebab tu saya kata Quran ni makhluk. Diguna Quran. Bagi orang yang tidak ada asas-asas ulumul Quran, kata ya tak ya juga. Quran sendiri kata, kami jadikan Quran itu ialah sebuah kitab dalam bahasa Arab. Dijadikan, mana cipta ini makhluk. Sedangkan di masa yang sama, dia telah menutup satu hakikat ilmu bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, perkataan ja'alna, inna ja'alna ini bukan bermakna cipta. Bila mana dia ada dua maf'ul. Ini bahasa Arab. Orang yang mahir bahasa Arab boleh jawab balik. Mu tipu, mu ayak benda separuh masak. Dalam bahasa Arab, perkataan ja'al ini, bila dia ada satu maf'ulun bih, baru dia bermakna cipta. Saya ayak saja, tak faham sudah. Kalau dia dua maf'ulun bih, ini bukan makna cipta. Ini bukan makna cipta. Ini makna kami sifatkan dia. Bila kami bercakap, sifat bercakap kami itulah bahasa Arab. Bila Allah berkata-kata, kata-kata Allah itu ialah sifat Allah. Dan sifatnya itulah sifat dalam berbahasa Arab. Bukan Allah Ta'ala ciptakan Quran. Ini sebagai contoh. Ini banyak hujah. Dan Imam Syafi'i sendiri, bila dia berlawan dengan Bishrul Muraisi dan lain-lain, dia menggunakan balik hujah-hujah ini. Cara perdebatan Mu'tazilah ini. Sebab orang yang berdebat ini, kadang-kadang kita dengar cara dia bercakap, cara dia Allah, kita hak bodoh ni dengar, betul, hebat. Bila ada orang lebih hebat daripada dia, mematahkan hujah dia. Awak cerita tak habis. Cerita sebenarnya begini, maka oleh kerana itu tak jadi macam awak royak, jadinya begini. Kita dengar, oh ya sungguh. Ni pula tu. Menggunakan hujah yang sama. Baik. Fala'alla Syafi'i qad darasa tara'iqahum fil jidali wa kaifa yu'til khasmi. Boleh jadi barangkali inilah sudut positif yang Imam Syafi'i boleh, iaitu dia belajar bermacam-macam cara-cara berhujahnya Mu'tazilah dan bagaimana untuk memenangi perdebatan daripada Mu'tazilah sendiri untuk mengalahkan Mu'tazilah dan juga untuk menguatkan hujah-hujah mazhabnya. Begitu. Itu yang pertama. Jadi, dia nak ayatnya sini, Imam Syafi'i ini dia hebat, macam-macam ilmu duduk dengan dia. Ilmu Quran dia ayat dah gitu, macam mana dia belajar Quran di Mekah. Ilmu hadis, macam mana dia belajar hadis dengan
Imam Maliki di Madinah. Ilmu qiyas, macam dia belajar dengan ulama mazhab Hanafi di Iraq. Ilmu Mu'tazilah pun ada dengan dia. Ni package yang lengkap. Lepas tu dia ayat pula. Wa innal firaqal islamiyah allati kanat tamtashiqu as-sayfa lintiza'il malik min al-amawiyyin wa hum asy-syi'ah wal khawarij qad falla sayfuhum wa dha'ufat shawkuhum fasakanatil fitan. Kemudian yang keduanya, di zaman Islam ini, kita tahu dah, pertama zaman Nabi SAW, kemudian zaman Al-Khulafa Ar-Rashidun, kemudian zaman dinasti Al-Khulafa. Mula-mula Bani Umayyah, lepas tu Bani Abbasiyah. Semasa Bani Umayyah, pertembungan-pertembungan yang hebat berlaku dari sudut siasah, nak menjatuhkan kerajaan Bani Umayyah. Hak orang panggil Mu'tazilah, hak orang panggil Jahmiyah, Qadariyah dan lain-lain ni ada, tapi bor-bor begitu je, kecil-kecil je ada, tak kuat. Di kali itu, yang adanya lah golongan penentang yang menggunakan senjata, nak kerajaan. Antaranya golongan Syiah, golongan Khawarij. Mereka ini berlawang kerajaan juga. Bukan berlawang ilmu, bukan berlawang hujah, lawang senjata. Nak berebut kerajaan. Kerajaan Bani Umayyah, ketika mana pemerintahan dia sibuk bertemu dengan puak-puak ni. Berlawang dengan Syiah. Di kali itu Syiah, tak ada lagi mazhab fiqh Syiah secara besar-besaran. Masa itu yang adanya Syiah, gerakan politik untuk beri kerajaan kepada Alawiyyin, anak beranak Sayyidina Ali. Di kali itu. Adanya golongan Khawarij. Golongan Khawarij yang kononnya mengkafirkan semua orang. Dia je betul. Dia je hak sahih. Nak rapah kuasa juga, nak jadi kerajaan. Kemudian, lama-lama Khawarij pun mampu. Syiah pun duk awak cetok, takak bunuh situ, takak sini. Di zaman kerajaan Bani Umayyah. Sedar-sedar, Bani Umayyah tak sedar. Dia duduk jaga Syiah. Duduk jaga golongan Khawarij. Jaga golongan Alawiyyin. Terlepas pandang golongan Abbasiyah. Yang akhirnya naik golongan Abbasiyah, jatuh kerajaan Bani Umayyah. Bila jatuh kerajaan Bani Umayyah, pecahan-pecahan tadi yang dulunya merupakan berbentuk tentera, tak lagi jadi tentera dah. Tentera Syiah dah mulai tumpul kekuatan mereka. Khawarij terpadang, tak ada dah. Walakin muntahala hadhihi nihal qad hawwalu jihadahum fi sabiliha min imtishaqis sinan ila imtishaqil qalam. Tetapi perbalahan diteruskan dengan bertukar daripada perbalahan senjata kepada perbalahan tulisan. Ini apa yang berlaku zaman Abbasiyah. Zaman Amawiyah perang dengan Syiah, perang dengan Khawarij, perang dengan puak ni, perang dengan puak tu. Mari zaman Abbasiyah, perang ni tak ada dah dengan senjata. Perang juga dengan cara buku. Syiah karang kitab dia. Golongan Mu'tazilah karang kitab dia. Golongan ni karang kitab dia. Bertemu dari sudut karangan-karangan. Faqad akhadhu yunazzimuna ara'ahum ويدونون حججهم ويدافعون عنها بالدليل والبرهان. Di kali itu, golongan-golongan yang menyeleweng ini, yang tak mampu dah nak akak senjata, meneguhkan seruan-seruan mereka, gagasan mereka, dengan cara mereka menulis pandangan-pandangan mereka, mengarang hujah-hujah mereka, dan menguatkannya dengan dalil dan juga burhan, petunjuk-petunjuk yang ada dengan mereka. Dan di kali itu takawwanat mazahibus Syiah. Di kali itulah baru timbul mazhab fiqh Syiah. Fiqh awal Syiah ni hanya saruh aja, ceramah aja. Mari ikut kami. Karenanya begini. Masuklah skor kami. Perang dengan Bani Umayyah. Kuat Khawarij gitu juga. Pakai saruh, pakai ceramah, kuliah. Mari turut kami. Kami betul ikut perang dengan Bani Umayyah. Zaman ini askar tak ada dah. Nak cari sokongan, karang kitab. Karang tulisan-tulisan. Untuk menunjukkan betulnya mereka. Dan salahnya orang lain. Maka terbentuklah antaranya mazhab Syiah.
Syiah yang pada awalnya mazhab siasah saja, politik saja. Nak ambil kerajaan saja. Bukan nak menguasai bidang fiqh. Bukan nak mengemukakan pandangan tersendiri dalam bidang fiqh. Pandangan tersendiri dalam bidang akidah. Bukan itu. Walaupun sebenarnya ada. Tapi nak kuasa dulu. Sekarang dah tak boleh dah. Sekarang dah tak orok dah. Maka idea-idea mereka dibukukan, dilepor ke tengah masyarakat. Fakana minhumul imamiyah al-ithna asyariyah. Antara mazhab Syiah yang berkembang di kali itu, dibukukan kitab-kitab dia, diketengahkan idea-idea dia, ialah mazhab Syiah Imamiyah, Imam 12. Syiah mazhab Imam 12 ini, dia ada fiqh dia sendiri. Dia ada kitab bersuci dia sendiri, kitab semayang dia sendiri, puasa, haji dia sendiri. Dia sebahagian besarnya sama dan banyak juga yang bercanggah dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang lain-lain. Dikarang, disebur di tengah masyarakat. Mazhab Isna Asyariyah ini, ialah imam 12 ni dikata, yang mengetah dunia ni ialah imam-imam dia. 12 orang imam. Antaranya mula-mula Sayyidina Ali, kemudian anak dia Hasan, cucu Nabi, Sayyidina Hasan, kemudian Sayyidina Husain, kemudian Ali Zainal Abidin, kemudian ramai lagi Musa Al-Kazim, kemudian Ja'far As-Sadiq, macam-macam nama. Imam, sampai 12 orang, ngelah sekali Imam Mahdi. Imam Mahdi tak tubik lagi. Jadi tengah tunggu imam dia. Tengah tunggu imam dia tubik. Ini Imam 12. Dia ada fiqh dia sendiri, dan dia ada akidah dia sendiri. Di zaman itu juga, zaman Imam Syafi'i itu juga, mereka karang kitab. Saya buat tengah masyarakat. Ini cabaran lain pula. Wa kana minhum al-imamiyah al-ismailiyah. Ada pula Imam 12 ni pula pecah pula, ada Ismailiyah pula. Yang ada mazhab dia sendiri, karang kitab juga, ada ulama-ulama juga. Saya buat tengah-tengah masyarakat. Wa kanat lahum falsafah wa ijtima'at wa di'ayat. Golongan ini mereka buat kitab, buat gerakan pembukuan penulisan ini bukan main-main. Mereka ada falsafah mereka sendiri. Mereka ada himpunan mereka tersendiri. Dah ada kitab, boleh berhimpun. Mari kita dengar wak daurah. Panggil puak dia, berhimpun, berkumpul. Orang yang tak terlibat pun terlibat. Orang yang tak dengar pun dengar. Fitnah yang baru pula mari. Dan mereka juga mempunyai seruan-seruan mereka. Wa kana minhum Zaidiyah. Ada juga mazhab Syiah lain. Syiah Zaidiyah pun ada kitab juga. Kitab dia. Itu Imam Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Ini juga cicit Nabi, Imam Zaid. Ada mazhab dia sendiri. Walahum fiqhun azim yudrasu fi hadzal asr. Dan memang sungguh mazhab Zaidiyah ini ada fiqh dia yang tersendiri, yang agung, yang hebat. Dipelajari fiqh dia sampai hari ini. Dr. Yusuf Al-Qardawi sebagai contohnya, bila dia mengarang kitab Fiqhuz Zakah, kemukakan pandangan mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i, Abu Thawr, Sufyan Ats-Tsauri, Zaidiyah. Gaji-gaji. Ditulislah kitab-kitab fiqh. Apa kata Zaidiyah berkenaan dengan perkara ini? Bahkan dikatakan di antara mazhab Syiah yang paling hampir dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ialah Syiah Zaidiyah. Jadi karang. فمما لا شك فيه أن فقه الشيعة كان يدرس ويعلن في عصر الشافعي. Setelah apa yang saya ayat ini, maka sahlah di zaman Imam Syafi'i, di sampai terus berkembangnya ajaran Mu'tazilah, berkembang juga mazhab Syiah dan kitab-kitab mereka. Wa qad ra'aita fima aslafna laka min al-qawl anna Syafi'i kana muttali'an ala ara'i Muqatil bin Sulaiman wa huwa Syi'i Zaidi. Dan kita dah ayat seluruh daripada ini. Imam Syafi'i, dia menguasai Quran, menguasai ilmu hadis, menguasai ilmu qiyas, dia menguasai ilmu Mu'tazilah. Dan kita belajar hari itu, dia juga menguasai ilmu Syiah. Jadi kita sebut bagaimana Imam Syafi'i menyebut pandangan Muqatil bin Sulaiman, seorang ulama yang merupakan Syiah Zaidiyah dalam kitab Imam Syafi'i, yang menunjukkan Imam Syafi'i juga menguasai ilmu-ilmu yang mari daripada Syiah. Dan sebab itu para hadirin, antara benda yang kita boleh ambil daripada sini, kerana itulah Imam Syafi'i dan imam-imam yang seumpamanya berdada besar.
Dok balah macam kita balah hari ni. Siapa baku habis, yang hangus, yang mahal, yang murah, baku habis licin. Kerana apa? Macam Tok Guru sebut. Dalam botol, air kalau sikit memang bunyi kuat. Bila air banyak, tak bunyi. Tak kuat. Ta'assub tu tidak kuat. Pasal dia belajar belaka. Dan dia, dia mengalami sendiri. Sebab itu, fiqh Imam Syafi'i dalam semua bab sekalipun, mesti lihat dari sudut-sudut ini. Kita kadang-kadang ngaji 2-3 kelar je. Katok Imam Syafi'i ni. 2 lah je. Saya bukan nak suruh ta'assub pada Imam Syafi'i. Tapi nak suruh melihat bagaimana lahirnya ulama' ini dengan proses yang seperti ini. Kalau tidak, kita akan jadi seorang ulama' yang menyusahkan Islam dan bukan memudahkan Islam. Nabi kata, yassiru wa la tu'assiru. Permudahkan, jangan perpayahkan. Qarribu wa la tunaffiru. Dekatkan orang. Cakapanmu biar orang mari dekat dengan Islam. Jangan orang lari daripada Islam. Dan kalau dah fatwa-fatwa ada Imam Syafi'i ini jenis yang menyebabkan orang lari, tak akan berjaya jadi mazhab dia. Tentunya ini adalah ramuan yang sangat hebat menghasilkan orang yang seperti ini. Dan sebab tu bila kita nak mengaji para hadirin, bagi orang yang nak mengaji di Tok Guru, jadi ustaz, dia kena baca banyak benda. Kena membaca semua, tambah ilmu. Mesti. Tak boleh dia nak bergagah dengan apa yang dia sudah belajar. Benda berubah banyak. Dan sudut-sudut pandangannya perlu sangat-sangat banyak. Sebab tu ada orang bercakap, ada setengah-setengah tu kata, ulama'-ulama' ni jual agama. Kerana esok kata haram, lusa kata halal pula. Minggu depan kata tak boleh, minggu depan kata boleh pula. Bagaimana dia tidak melihat? Inilah di antara kalau sekiranya berubah-ubah ini, kena berdasarkan berubahnya maklumat yang dia terima. Ini tak apa. Sebagai contoh diriwayatkan Imam Syafi'i, pernah dia kata, Isa Okok bulan puasa ni tak batal puasa. Dia pun dah kata begitu. Di zaman dia tu dipanggil shisha kan pun tak tahulah benda itu, tapi tak batal puasa. Sebab dia kata macam udara juga. Masuk tubik, tak mengenyangkan. Sehinggalah ada orang tunjuk ke dia. Dia melalui asap rokok ni ada candu dia, ada kesang dia. Ada candu, ada jisim dia. Baru dia tarik balik. Kata ni membatalkan. Dan banyak begitu. Bahkan saya pernah wayak dalam masalah fiqh. Mazhab paling mudah sekali adalah mazhab Hanbali. Siapa nak cari fiqh yang mudah sekali, fiqh mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali ni dia berat sekali dalam masalah akidah. Dia paling berat sekali. Mereka yang dituduh ataupun dikatakan sebagai Wahabi ni, mereka inilah golongan mereka yang berpegang dengan pandangan Imam Hanbali yang berat dalam masalah akidah. Sebab tu golongan dia ni kadang-kadang menjadi fitnah kepada Islam. Dulu kita pergi Mekah dulu, ada banyak tempat-tempat sejarah. Ada apa Masjid 7, orang Jigi, ada Masjid Kucing. Ada banyak macam-macam tempat sejarah. Adalah 2-3 orang mari buat punuh. Mari minta nombor ekor. Mari minta hajat buat benda-benda syirik. 2-3 ekor. Yang sepatutnya digunakan penguasaan untuk halang dan sekat orang ini. Tapi dok dia rombok semua. Puf, rombok. Keras. Dan ini para hadirin menghilangkan satu benda daripada tamadun. Dan sejarah yang manusia hidup dengan benda itu. Dan syirik boleh berlaku pada apa saja. Kita kena uruh. Bukan bila orang sembah benda ni, rombok benda ni. Orang pergi puja tu, rombok benda tu. Bukan itu saja penyelesaian dia. Hanya penyelesaian yang banyak. Tapi ini pendekatan yang dia ambil. Pekoh ini. Kadang-kadang dalam satu bab, Imam Hanbali ada 10 pandangan. Tuan-tuan bayangkan. Satu masalah pekoh, gaji-gaji dikata boleh. Gaji-gaji dikata tak boleh. Gaji-gaji dikata boleh tu sunat. Dalam satu bab. Gaji boleh tu wajib. 10 pandangan dalam satu perkara. Kenapa berubah? Kerana maklumat yang dia terima. Dia terima begini, maka hukumnya berubah. Ijtihadnya berubah. Perkara-perkara farah. Ini ulama' yang menjadikan agama ni bukan milik dia. Sampai bila dia salah pun, dia keng juga. Sebab dia ingat agama ni hak dia. Bila dia ingat agama ni hak Allah, dia hanya jung royak. Bila nak terima maklumat yang menunjukkan dia salah, dia tarik dulu. Pop, tukar dulu kepada orang lain. Tak malu sikit abu. Kerana dia sedar, dia hanya tukang royak. Membuat keluar benda yang susuk daripada Quran berdasarkan kepakaran yang dia ada. Buat keluar benda yang susuk daripada hadis, kepakaran yang dia ada. Bukan hak dia benda ini.
Dan ini memerlukan proses yang panjang. Kita ada anak-anak yang kita cadang jadi ustaz, jadi tok guru apa semua sekali, jangan beri dia berhenti membaca. Jangan beri dia berhenti menuntut ilmu. Dan inilah makanan para ulama. Rajin-rajin bila kita syarah, kita tidak nak kaitkan apa yang kita belajar dengan apa yang sedang berlaku hari ini. Akhirnya apa manfaat yang orang boleh? Orang hanya boleh halwa telinga saja. Tak ada faedah daripada apa yang dia dengar. Ini bukan dia. Sebab itu, bila kita belajar sejarah Imam Syafi'i ini, antara lainnya kita boleh ambil betapa kita kena baca hak kita. Dan ni hak guru lah, bukan orang awam. Orang awam, masalah lah sikit. Kita tak ada orang panggil pagar-pagar yang boleh menjaga kita daripada terpengaruh. Orang Arab kata, man yasma' yukhal. Siapa-siapa dengar tentang sesuatu dengan dia tidak ada pagar, dia akan terpengaruh wala sikit. Tadi saya nak mari tadi dan saya betul-betul sebelah sibuk sikit. Tak ada nak mutalaah banyak. Tapi saya dah buka kenaan dengan beberapa pandangan Mu'tazilah. Saja baca dan saya ingat nak kongsi tapi kemudian saya rasa biar dulu. Kalau datang biar masuk sikit. Tuan tahu bila saya baca kita kata, ya ni ada dia mari. Kata ya juga. Mari perhadirin. Tapi alhamdulillah bila kita sedar bahawasanya Mu'tazilah inilah adalah golongan yang menyeleweng, yang mengatakan dia menyeleweng ini bukan sebarang orang, tok-tok yang besar-besar jauh pada kita lagi. Kita cari hujah yang menjawab hujah dia ini. Lepas tu kata, ya betul hak ni, salah dia pula. Sebab itu kita orang awam, kita nak membaca, nak belajar, belajarlah, bacalah benda yang dah diterima oleh orang Islam secara umum. Nak pergi pada hak baru, yang baru, pandangan baru, ni kita kena mengaji lebih banyak supaya kita duduk di atas kebenaran. Terutama kita kadang-kadang kita baca hadis Nabi kata apa? Satakunu sanawat khadda'at. Tak lama lagi akan mari tahun-tahun yang sangat memperdayakan. Tak lama lagi Nabi kata akan mari pada umat aku satu zaman yang ramai orang mudah terpedaya dengan benda-benda bohong. Benda-benda salah. Mudah percaya. Bukan orang lain, umat aku sendiri. Di antaranya, di hujung Nabi kata, wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah. Di zaman itu orang yang akan bercakap ialah satu golongan nama Ruwaybidah. Siapa Ruwaybidah? Orang yang tak ada ilmu mana bercakap hal besar-besar. Pandangan benda yang hebat-hebat. Hari ini kita buka internet berhadirin, kita boleh dapat 1001 pandangan. Tiap-tiap hari ada dalam macam-macam tajuk. Dan orang yang beri ni, bila kita baca, bagi kita orang yang belajar mengaji, kita kata, betul Nabi kata Ruwaybidah. Orang yang tak layak, orang yang sangat, contohnya dalam isu Zakir Naik. Dia kata, Zakir Naik ni patut kena atur balik ke India. Kan ikut sunnah Nabi. Yang ni bisa ni tulis ni. Abu Jandal radhiyallahu an. Bila mana berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Orang Mekah hantar Suhail ibn Amr radhiyallahu an. Masa tu dia kafir lagi. Untuk jadi wakil Mekah. Apa orang panggil nak bincang dengan Nabi, genjatan senjata Hudaibiyah. Suhail bin Amr, bila Nabi tengok dia mari, Nabi kata, Mekah benar-benar nak berunding dengan kita bila dia atur orang ni. Ini pengalaman Nabi. Mekah ni dia ada, kalau dia atur orang ni, maknanya dia tak mau berunding. Dia buat lolok je nak berunding. Dia nak balas lagi. Bila Nabi tengok Suhail, ni nak berunding sungguh. Bila Suhail mari, Suhail kata, lebih kurangnya, Muhammad, aku mari nak bincang ni. Orang aku atau aku bincang. Tapi aku tak mau meneruskan perbincangan ni, melainkan aku ada hak aku sendiri aku nak. Ada hak kaum aku nak, ada hak aku sendiri. Hak aku sendirinya, aku nak Abu Jandal serah ke aku. Abu Jandal ni Islam, sahabat Nabi. Beri balik aku. Siapa dia Abu Jandal? Anak dia, anak Suhail bin Amr. Dan Nabi beri. Nangis sahabat Nabi. Kenapa? Kerana yang minta dia ialah ayah dia. Ayah dia tak akan setik linga tau. Ayah dia akan ambil di rumah, ikat dengan tali. Jangan ikut Muhammad, duduk di rumah. Ada Nabi beri.
Dia kata kena bui. Zakir Naik ni kena bui ke India sebab Nabi pun bui. Abu Jandal ni bila musyrik Mekah berjanji, minta Nabi bui. Yang minta tu bukan musyrik Mekah. Yang minta tukang berjanji yang wakil Mekah. Dia minta tu anak dia. Yang Nabi sendiri yakin dia tak akan stealing anak dia. Cuma dia nak ambil mungkin nak marah-marah, kuranglah rumah. Supaya duduk depan mata dia. Senang dia nak kontrol. Senang dia nak kapirkan semula. Ini nak hui pada India yang memang jelas. Kita akan tahu, dia akan dapat, tak akan dapat keadilan. Dia akan dizalimi. Dan disuruh kepada orang kafir yang memang nok sangat ke dia. Bukan ayah dia. Macam mana boleh jadi sama? Dia kata suruh-suruh. Dan ada orang pakar buah hujah ini. Kenapa? Ruwaibidah yang bercakap. Orang yang bodoh, yatakallamu anil ammah. Orang yang bodoh, tapi bercakap benda yang besar-besar. Kemukakan. Bila kita baca internet hari ini, dengan Facebook semua sekali, betul Nabi SAW kata. Ini benda. Sebab itu, bagi kita orang yang awam, yang bukan pengajian Islam lah, kita kata kita mari dengar situ, terima dan dengarlah di zaman yang sangat fitnah ini. Benda yang dah diterima oleh awam. Ini yang lebih selamat. Kalau nak pergi kat lain pun, pergilah pada tok guru yang diterima oleh orang awam, yang mu'tabar. Kalau nak cedok segi cedok itu, akan berjumpa dengan ni. Ruwaibidah yang tulis, akhirnya kita terima. Akhirnya kita sesat. Namun, bagi orang yang di tok guru, baca. Hak Ruwaibidah tulis pun baca. Sebab macam ni juga. Walaupun Ruwaibidah nak kena jawab balik, nak kena balas balik, nak kena betul semula. Baca apa yang Syiah kata, baca yang apa yang liberal kata. Baca belaka. Menguasai benda itu. Tujuannya apa? Untuk mengalahkan hujah mereka dengan hujah Islam. Dan kita sangat berhajat dengan ulama' yang seperti itu. Terlalu lebih ramai di zaman ini. Sangat berhajat. Kerana serangan pemikiran ini, kau sari kau dahsyat. Kau sari kau dahsyat. Orang kafir, kau sari kau naik atas kepala. Kau sari kau naik atas kepala. Sebab apa? Sebab nampak kita baloh sama sendiri ni hebat sangat. Sama sendiri tak boleh kira-kira langsung. Tak boleh tolak ansur langsung. Maka dia ambil kesempatan. Dan ini mesti orang kita kena sedar. Dan bila kita belajar sejarah Imam Syafi'i ini kita nak praktislah kehidupan kita hari ini. Saya sebut dari itu. Bila kita buka internet ni dia ada belaka. Kita orang panggil Ustaz Google. Tanya bergajah rimah ada belaka nak tu. Ini antara perhadirin antara dunia nak kiamat. Lepas ni saya pergi ke China baru ni. China ni betul-betul ayam itik. Kita tak faham bahasa dia. Dia tak faham bahasa kita. Bahasa orang putih pun tak faham. Tapi dia cakap Cina kita. Kata penatang apa pula. Dia cakap Cina. Tapi lepas ni ada telefon. Dia cakap Melayu kat ni. Wih ke dia. Bunyi Cina. Oh. Dia cakap Melayu, cakap Cina. Bunyi tubik Melayu kat ni. Saya kata nak kiamat dah. Tak ada sempadan teruh. Bahkan ada orang pergi ke Azerbaijan. Menata bahasa benda tahu dia guna. Pakai mana-mana ada. Tubik bahasa Azerbaijan. Cari hotel apa semua sekali. Di samping ini teknologi yang hebat. Tapi dia menggerunkan. Kerana inilah tanda nak kiamat dah. Dah tak ada dah. Apa orang panggil? Halangan, sempadan dah habis licin dah. Manusia berada. Allah Ta'ala buat. Jadi, kalau inilah zaman yang kita hidup. Kemudian kita nak jadi macam hari tu juga. Baca kurang macam hari tu juga. Berdiskusi kurang macam hari tu juga. Berdengar, belajar macam hari tu juga. Kita akan jadi mangsa keadaan. Sebab itu cabaran hari ini bukan cabaran cari makan saja. Kena cari makan lebih sebab PT kita murah. Kena buat kerja banyak sebab kos meningkat. Kena belajar banyak. Kerana cabaran hak ni lebih hebat lagi. Kena pergi dengar banyak. Lebih hebat lagi. Yang masuk tu ke mana-mana. Kok TV, kok radio, kok surat khabar, kok WhatsApp. Macam-macam tubik. Maka kita kena membentengkan diri kita dengan ilmu. Dengan sebanyak-banyaknya. Jangan rasa rugi nak mari dengar ni. Mari. Walaupun rajin dengar dah. Cuma kita harap orang yang mengajar ini boleh mengolah dan mengkoreksi benda-benda baru.
menjawab apa yang sedang main dalam otak. Jangan sok sendiri, dengar kita mengajar saja. Barulah benar-benar benda ni beri manfaat pada orang yang mengajar dan pada orang yang mendengar. Benda yang kita buat tu, kita ajar tu practicable. Benda yang kita ajar tu benda yang menjawab apa yang sedang berlaku ini. Dan itu yang saya nak kongsi. InsyaAllah kita akan sambung balik. Dah lama dah kuliah ni jadi injar parut sikit malam ni. Dan insyaAllah saya akan skip 2-3 benda yang saya tengok agak terlalu akademik, yang menyusahkan saya nak mengajar. Bukan menyusahkan tuan-tuan nak dengar ni payah apa, pelan nerak aja buat susah kita. Sebab saya percaya Abu Zuhrah bila ditulis benda ini pun dia tak cadang untuk mengajar di surah. Dia merupakan kajian akademik untuk dibaca oleh doktor-doktor, oleh ustaz-ustaz, untuk diolahkan, dimasak menjadi benda lain yang lebih mudah untuk diterima. Kita akan tengok sudut-sudut itu insya-Allah. Wallahu a'lam, sekadar itu sahaja. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.